Assalamualaikum semua. Dekat sini saya nak kongsikan satu barang sihir lah, yang dibuat daripada siam. Barang ni jumpa dekat rumah pesakit. Ni barang-barang dia. Assalamualaikum yang baru masuk. Boleh sharekan live ni untuk kongsi bersama yang lain lah, untuk mengetahui barang-barang sihir. Barang ni barang yang sangat, bagi saya sangat kuat lah. Dia mengenai pemujaan, darah, jenglot dan juga bersibat. Kalau siapa pernah dengar bersibat, dia tahulah. Disebabkan nak tunjuk barang ni, saya kongsi. Saya buat live, saya kongsi kan. Sebab saya pun baru buka tengok lah. Saya baru buka tengok. Okay, ni barang-barang yang kita jumpa di rumah pesakit. Pesakit kena sihir ni lah kan, sehingga ada yang membawa maut lah. Yang bawa maut. Ni antara salah satu. Dapat tak? Tak no? Busuk lah, memang sangat busuk lah. Memang hanyak, buah hanyak. Dengar tau, alhamdulillah. Nampak tak? Ni original tau, barang original, bukan yang mohong-mohong punya. Memang busuk lah. Saya sendiri tak tahan bu. Okay, ni saya terang lah. Untuk saya kongsi ni untuk orang panggil apa, kita tahu, supaya kita tahu benda ni kan. Nampak ni, ini yang diperam lah, yang diperam. Yang ayak ni adalah darah. Ayak ni adalah darah. Kalau boleh nampak, memang jelas lah warna merah. Dia merah hitam. Ni merah hitam kan. Okay, ini adalah untuk tujuan banyak lah, sihir, berdinding dan macam-macam lagi lah. Ni daripada siam. Daripada siam lah. Digunakan untuk menyihir. Untuk menyihir lah kan. Okay, ni minyak orang panggil apa? Minyak dagu. Kan, ni saya bagilah, saya share lah kan. Jadi yang mana masuk tu boleh share live ni, supaya orang lain pun boleh tengok lah. No? Ni adalah minyak dagu. Minyak dagu ni dia bukan bau wangi tau. Dia memang busuk. Saya pun nak termuntah sebenarnya nak termuntah, tahan lah ni kan. Ni minyak dagu. Okay, kalau tuan-tuan dan perempuan perasan, dalam ni dia ada putih sikit. Perasan tak tepi ni? Dia ada putih-putih sikit. Kenapa tak jelas busuk. Amat-amat busuk. Bukan amat-amat dahsyat, amat-amat busuk. Okey, yang putih-putih ni adalah kan bila dagu mayat ni dibakar, dia naik buih tau. Dia naik buih, dia naik minyak. Jadi dalam buih minyak tu dia ada juga sedikit macam orang panggil apa, kalau buat rawatan muka tu orang panggil blackhead ke apa tak lah, yang putih-putih tu. Jadi yang putih tu pun timbul. Jadi dia tekan dan masukkan dalam botol. Jadi tu yang dia ada sepihan-sepihan ni. Sepihan-sepihan putih ni di bawah ni kan. Ni saya kongsikan lah. Saya kongsi untuk tontonan tuan-tuan semua, supaya jangan ni minyak dagu. Minyak dagu bukan wangi, dia busuk, dia bau hanyak. Ni barang-barang ni semua memang barang-barang yang original
dibuat oleh Tok Bomo Siam lah. Tok Bomo Siam. No? Okey. Ni ada lagi. Nampak tak? Yang ni botol, yang ni botol 1, ini botol 2. Kan? Pernah dengar tak? Saya nak tanya semua, pernah dengar tak kubur bayi? Bayi tu mak ada sulung, pak ada sulung. Mak ada sulung, pak ada sulung. Dan depa mengandung anak pertama, anak sulung, dan anak sulung tu mati. Jadi Tok Bomo ni ataupun jenis buat kerja syirik ni, dia akan korek kubur tu. Dia korek kubur tu, dia angkat naik. Dia korek kubur tu, dia angkat naik bayi tu, mayat bayi tu. Dan dia peram. Dia adalah buat bancuhan dia peram sampai kecut. Jadi dia darah tu dia ambil, dan organ-organ apa yang ada dalam tu dia ambil, dan dia jadikan minyak, dan dia boleh buat banyak minyak lah. Kan, dia boleh buat banyak minyak. Ini. Okey. Ni minyak 1, ni minyak 2. Dan minyak ni dia buat khas untuk, kan, minyak ni dia buat untuk wanita lah. Untuk wanita. No, untuk wanita. Anak apa dia? Anak kerok, orang Kelantan panggil. Betul ya, anak kerok. Dia buat untuk wanita. Jadi dia boleh buat macam penunduk, ikut dengan cakap dia, ataupun dia nak bagi sakit lah. Kan. Dan ini kulit babi. Yang ni, yang belakang ni adalah kulit babi yang dikeringkan. Dikeringkan kulit babi ni. Kan. Dekat Shopee banyak jual, Shopee, Google apa semua. Tapi banyak yang main duit lah, banyak yang mohong lah. Sebab dalam rawatan Islam pun banyak yang tipu. Tambahlah bomo-bomo ni lagi banyak tipu, kan. Kalau yang tipu tu alhamdulillah lah. Kalau orang beli tu dia sihir orang, tak jadi apa lah, tak ada function. Tapi yang tak tipu ni, jadi yang paling bahaya bagi saya dalam kaedah sihir bomo daripada Siam ataupun mana-mana bomo ni, tapi satu utamanya bomo Siam lah, adalah barang ni. Barang ni yang sangat bahaya. Nak tahu barang apa? Kan? Saya kita buka. Mana buka dia? Okey, barang ni, barang yang sangat berbahaya. Ini busuk ni. Memang sangat busuk, bau hanyak. Kan? Jadi kalau siapa teringin nak bau tu, nak mai jumpa saya, boleh saya bagi bau. Saya simpan barang ni, mai bau. Kan? Sebelum kita lupuskan dia. Okey, ni barang ni sangat bahaya, barang ni. Yang ni memang boleh membawa maut. Kalau siapa tahu, barang ni adalah dipanggil besi bat. Besi bat, tahu tak apa dia besi bat ni? Bukan musibat. Ni besi bat. Besi bat adalah besi yang dibakar mayat puluhan tahun ataupun ratusan tahun. Kan mereka bakar mayat kan, mereka bakar. Jadi besi yang dibakar mayat tu mereka ambil. Mereka ambil. Ni tengah ni, yang tengah ni. Memang busuk lah, sangat busuk. Lillahi ta'ala memang sangat busuk lah. Saya tak tahan lah, bau hanyak. Kan? Kalau ada emas ni saya pakai, emas pun tinggal lah kereta. Ni. Ini besi bat. Kalau siapa tak pernah tengok, ini dia. Besi bat. Ini. Kan? Barang ni kenapa ada dengan patung ni? Patung lukisan 1-2 ni. Sebab yang ni, barang ni memang dah dibuat untuk sihir. Dan barang ni pun kita dapat daripada rumah pesakit lah, yang terkena sihir ni. Ni dia. Ini 1-2. Ni besi bat. Kan? Dan yang ni besi juga. Dia punya acuan lah. Ni. Dia bau, tak tahu bau apa. Memang busuk lah, hanyak, tak tahu nak cakap lah.
pening kan. Pening, memang pening lah. Okey, siapa nak tengok? Okey, ni dia. Besi bat. Besi bat adalah besi yang membakar mayat yang dah berpuluhan tahun, ribu tahun, kan dah lama dari dulu lah, senang cerita. Dan sihir ni dari dulu dah ada. Besi ni digunakan untuk menyihir pesakit, nak bagi dia jadi busung, nak bagi dia lumpuh, nak bagi dia organ dalaman dia rosak, dan pelbagai lagi lah, macam-macam lagi lah. Besi ni selalunya orang akan tanam di kawasan rumah pesakit. Dia pergi rumah pesakit tu, dia korek, dia tanam. Dia tanam besi ni kan. Jadi kalau besi ni juga, Tok Bomo akan gunakan salah satu kaedah pemujaan. Jadi dia buat daripada rumah. Dia menggunakan besi ni kan. Jadi barang ni dia akan ambil lah rambut ke apa ke, dia ikat, bagi lekat lah. Ini besi bat dia. Dalam ni dah ada macam-macam lah. Ni antara sihir yang kuat lah. Kalau siapa yang tahu, dia tahulah sihir besi bat. Besi bat adalah besi yang dibakar mayat, berkali-kali bakar. Jadi ambil besi tu untuk menyihir. Bukan tujuan baik lah. Dan ada juga orang Melayu Islam kita ambil besi tu buat pendinding diri lah, apa-apa macam-macam. Besi ni kalau langkah jadi busung kan. Betul kan. Dia banyak dia punya khasiat dia lah. Khasiat bagi Bomo Siam lah. Macam kita kena hati-hati lah. Sihir ni kalau kena agak susah untuk kita nak rawat lah, agak susah. Dia memerlukan kesungguhan dalam kita beramal dengan Allah Ta'ala kan, dengan merawat apa semua tu. Salah satu ada lagi. Ini tangkai lah. Ini tangkai. Ini tangkai lah. Yang berat ni. Memang berat. Sangat berat lah kan. Jadi kalau saya bubuh dekat retas pun, nampak dekat ni dia tenggelam. Memang berat. Ini tangkai yang mereka akan bagilah dekat yang nak menyihir orang tu, ataupun nak pakai kan. Yang ni semua ada kadam lagi ni. Saya tak pun mati lagi, semua ada kadam. Kan. Jadi saya pertontonkan live lah untuk yang mana tengok ni kan, boleh tahu lah barang-barang ni. Jadi yang mana ada soalan tu boleh tanya lah, kalau nak tanya apa-apa. Ini semua kadam lah kan. Tak elok lah. Kalau banyak juga orang Melayu kita pakai, dia buat tangkai, dia pakai. Tak elok lah. Aduh. Batu yang ada dekat depa, tempat yang pemujaan depa lah, pemujaan barang-barang semua. Ni adalah batu yang letak dekat situ. Minta dijauhkan benda-benda sihir di keluarga kita, anak cucu kita, cicit kita, insya-Allah, amin. Okey, ni batu ni. Ini untuk buat pendinding. Dan pelbagai lagi lah. Yang ini adalah bulu-bulu ataupun binatang-binatang punya kacukan. Macam dia ambil bulu binatang ni, dia ambil bulu binatang tu, bulu binatang ni, semua bulu-bulu tu ambil. Bulu tu dibuat pemujaan dan dimasukkan ke dalam ni lah, batang ni. Kita tengok, kita buka tengok tu. Okey, ni dia. Yang ni pun agak busuk. Yang ni pun agak busuk. Yang ni dia boleh dalam batang peik ke apa, saya pun tak tahu ni kan. Dan sini ditaruh ada besi kuning lah. Kalau siapa nampak, dia ada tu besi kuning dalam ni. Besi kuning ni orang ambil buat kebai. Orang suka lah buat kebai kan. Tapi benda ni benda syirik lah, benda syirik. Jadi hati-hatilah. Ni antara barang-barang sihir yang bagi saya agak kuat lah untuk kalau siapa-siapa yang kena.
Siapa-siapa yang kena barang ni, barang yang memang sangat-sangat kuat. Sebab apa dia boleh jadi kuat? Sebab dia adalah di atas pemujaan. Pemujaan kan. Tengoklah macam orang tua ni, dia dibubur darah tau. Sebab kalau tak bubur darah, dia tak hidup. Tak bubur darah, dia tak hidup kan. Dia bubur darah ni, warna merah. Dia dibubur darah supaya dia ni sentiasa hidup, sentiasa aktif, sentiasa ada jin, setan duduk dengan dia untuk mengikut kehendak-kehendak tujuan yang orang nak buat tu. Ni benda ni ada jin lagi ke dalam tu? Memang ada jin. Saya tak pemati lagi lah. Saya tak pemati. No? Ni batu. Semua ni siamnya. Yang daripada bomoh siam lah, pemujaan. Sebab tu busuk. Sebab dia bubuh dengan apa? Dengan darah kan. Dengan darah. Jadi ni pun sama, dia bubuh dengan darah. Dia bubuh dengan darah. Saya try bawa keluar tengok. Saya try bawa keluar bersibat ni. Kekah lah. Lo ni kena hati-hati. Banyak yang mohong, banyak yang tipu kan. Yang dalam bab barang ni pun, nak menyihir orang ni pun banyak yang tipu, banyak yang mohong kan. Tapi nak dapat yang original tu susah lah. Kalau dalam Shopee pun ni banyak mohong lah, banyak tipu lah. Kalau original tu, ni macam barang-barang ni yang original lah. Yang ni susah lah nak dapat kan. Sangat susah lah dia nak dapat. Orang kita lo ni tak tahulah, pelik-pelik. Suka sangat dengan yang mampu ni. Yang benda tak mampu dia tak suka. Dia suka yang mampu, hak memudaratkan diri dia sendiri. Tu yang masalah tu. Ni sajalah kita kongsi sikit. Okey, keluar dah. Kan, ni dah keluar. Ni bentuk dia. Ni sebenarnya mungkin dipotong. Mungkin dipotong lah ni. Ni bentuk dia. Busuk-busuk bau juga lah. Tak macam mana keadaan comot lo ni. Comot dia ada dekat hospital kucing di Penang. Kita tak ambil dia lagi lah, tapi doktor update lah. Doktor bagi tahu macam mana keadaan. InsyaAllah nanti saya pergi ambil, nanti saya buat video ataupun buat live, saya bagi tengok. Okey, ni barang dia, bersibat. Jangan lepas saya tutup live ni lagi PM saya pula nak besi ni, nak beli ke apa, mengarut. Tak payahlah dia buat benda-benda syirik kan. Allah Ta'ala ni dia bagi dua. Yang pertama, dia bagi dalam keadaan dia tak reda. Tak reda ni mana kata hang buat benda berkaitan dengan syirik, benda-benda tak elok apa semua, Allah Ta'ala bagi juga. Tapi dalam keadaan tak reda. Bila tak reda ni, hang tanggung lah apa nak jadi kan, kat dunia ataupun kat akhirat. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi dalam keadaan dia reda. Dia reda ni kira direstui lah kan. Mana kata benda yang baik lah, benda yang bermanfaat. Jadi kena hati-hati. Jangan buat pasal. Ni barang dia. Kalau orang yang bukan sebarangan, jangan pegang. Kalau pesakit-pesakit ataupun orang-orang yang tak mahir dalam bidang perubatan, jangan pegang sebarangan barang-barang ni. Jangan pegang sebarangan, bahaya. Boleh makan diri. Boleh makan diri. Jadi kena berlapik lah. Kalau anda kata terjumpa di rumah ke, di mana ke, kena berlapik pegang. Berlapik. Tak ada masalah apa, berlapik je. Macam jumpa duit shilling ke, lapik dengan barang lah. Lapik untuk buang.
Tak simpan ke benda tu? Tak simpan. Kita akan matilah dan kita akan buang lah. Kalau ni buat apa nak simpan, mengarut je. Sebab tu saya buat live supaya boleh tengok lah, boleh ditonton ramai-ramai, boleh tengok barang-barang ni kan. Banyak lagi lah. Dalam ni ada macam-macam lagi ni. Ni kalau saya korek ni, dia titik dengan lilin ni. Dia titik dengan lilin. Ni barang ni kan, dia bubuh lilin, titik, bagi melekat lah. Dekat sini ada bulu lah, ada rambut lah ujung ni kan. Macam-macam ada. Kat bawah ni pun ada lagi ni. Kalau korek ada lagi. Okay, inilah besi bat yang dipanggil. Kalau setengah orang dia pernah dengar besi bat, dia tak tahu apa dia. Ni besi bat. Yang original lah, bukan yang muhung. Yang original besi bat ni. Ni kalau kena pijak, contoh dia puja nama kawan tu. Contohlah kita buh nama dia Salmah ya. Dia puja, dia tak puas hati kat Salmah tu, dia pergi ambil kat Tok Bomo Siam. Dia kata dia nak buat kat kawan tu bagi lumpuh ataupun bagi dia menderita teruk. Jadi Bomo Siam tu kata ada bayaran sekian-sekian dan juga bagi yang kuat punya. Jadi dia akan guna kaedah ni. Barang ni dia akan buat pemujaan. Dia cakap kat kawan tu, aku nak, hang boleh dapat tak dia punya rambut ke, dia punya pakaian ke, dia punya apa pun badan dia. Okey, tak boleh dapat, tak apa, ambil gambar. Dia akan buat melalui gambar dulu sampai dapat orang tu. Jadi sebelum orang tu nak kena, dia akan ada, Allah Ta'ala ni bagi petunjuk kat dia. Dia akan mimpi kan, dia akan mimpi dan dia akan berasa tapi tak masuk lagi. Dia akan melalui mimpi dia dapat. Mimpi ataupun gangguan-gangguan luar yang dia nampak kelibat lah, dia nampak apa ke, tapi dia tak ada apa lagi, tak rasa apa. Yang tu kadang-kadang dia tak boleh tidur tengah malam. Tengah malam dia tak boleh tidur, nak tidur tak boleh, mengantuk pun tak boleh tidur. Yang tu adalah orang tengah pasang dia. Yang Bomo ni dia tengah pasang melalui gambar. Dia duduk puja. Yang kita ni tak boleh tidur, pusing kot ni, pusing kot tu kan. Jadi ada orang nak naik live dengan saya orang ni. Siapa dia ni? Nak naik ke? Siapa nak naik live boleh. Masuk ya. Saya approve. Kau ada nak kongsi ke apa? Tak mana tadi lupa dah. Okey, bila dia puja kita, bukan senang-senang tau nak dapat tubuh badan kita ni. Walaupun kita ni jarang solat ke apa ke, bukan senang-senang nak dapat. Sebab apa? Dia tak dapat kita melalui pakaian kita, ataupun dia bagi makan kita makan ke, dia tak dapat yang tu. Jadi dia nak dapatkan tubuh melalui gambar, nama, tarikh lahir ataupun yang lain-lain, memerlukan masa. Bila dia melalui gambar, dia buat pemujaan. Nak masuk tembus ke pesakit tu, ni pesakit, yang ni sihir ni nak masuk tembus, memakan masa berbulan. Kalau tak pakai barang kita lah, kalau pakai barang kita, rambut ke apa, dia cepat lah. Kalau ataupun makan, dia cepat. Jadi dalam nak masuk tu, Allah Ta'ala ni dia bagi petunjuk dekat kita. Dia bagi petunjuk dekat kita. Dan apa dia petunjuk yang kita akan dapat? Yang pertama adalah mimpi. Mimpi ada banyak jenis lah. Tapi selalunya kita akan mimpi berkaitan benda-benda tak elok lah. Banyak-banyak jenis. Jatuh bangunan lah, umur usang lah, kena patuk ular lah, mimpi terkejut. Contoh kita dah lari dalam mimpi tu, duduk tengah lari, nampak longkang, nak terpijak longkang, terjaga. Itu antara mimpi lah. Lepas tu dia main lagi mimpi lagi. Mimpi yang macam kita ambil barang ke, kita kena patuk dengan ular, patuk bangun rasa kebah, aduh sakit tangan. Kan, ataupun mimpi yang diligan orang ke, macam-macam jenis mimpi lah, berkaitan dengan lagi menakutkan dan terkena tubuh badan kita. Bangun kita rasa. Yang tu dia baru serap sikit, tak masuk habis lagi, dia baru serap sikit. Lepas tu dan selain mimpi, kita nak tidur tak boleh. Nak tidur jadi macam tak boleh tidur tapi mengantuk. Nak tidur tak boleh. Rasa panas, rasa badan tak selesa. Yang tu adalah ciri-ciri yang kita sedang dipasang oleh seseorang. Kena faham tu. Kita dipasang oleh seseorang. Okey. Jadi
Selain daripada tu pula, kita tak lalu nak makan. Mood kita ni jadi macam-macam. Suka beban, suka panas, suka macam-macam lah. Jadi beban macam-macam masalah kan. Jadi antara tanda-tanda. Lepas tu dia main lah. Dia main lebam di tubuh-tubuh badan. Tubuh badan kita dia lebam. Lepas tu kita nak makan pun rasa tak lalu. Yang pertama sekali, andai kata terkena semua ciri-ciri tu, yang pertama pergi hospital dulu, cek darah, cek kesihatan apa semua. Okey, jadi dah cek semua tak ada apa, baru kita pergi pusat rawatan lah. Pusat rawatan yang mengikut syariat Islam. Yang tak pakai barang-barang mampu lah. Kalau pakai barang mampu, masalah lah. Dan juga kalau rawat tak, suruh pakai produk je. Produk ni pakai produk ni, produk ni. Rawat tak pun, itu pun masalah juga, no? Jadi kena hati-hati. Cari pusat rawatan, mana-mana pusat rawatan yang mengikut syariat Islam, yang baca dia dengan jelas, yang mengajak kita untuk kepada kebaikan, mengajak kita dekatkan diri kita ni dengan tauhid Allah Ta'ala. Mana kata kefahaman kita ni kepada Allah Ta'ala. Jangan mengajak kita kepada ambil perfume ni, gantung 4 penjuru rumah. Ambil perfume ni, gantung 4 penjuru rumah, insya-Allah jin tak masuk. Tu dia yang tu akidah kita rosak. Tu kena hati-hatilah, no? Daripada dia gantung perfume, lebih baik dia pasang kaset, ayat Quran, zikir. Jadi dia dengar, dia boleh ikut kan. Tu masalah lah. Kena jaga, no? Ni barang-barang ni lah. Saya tunjuk barang-barang sihir lah. Antara yang bomo siam ni, yang dahsyat adalah bersibat ni lah. Kena habis. Ni saya pegang pun kebah lah. Badan tangan saya kebah. Kan, sebab dia dah dipuja lah. Dia ada kadam, no? Ada kadam, ada penjaga. Sebab duk bakar mayat. Ni berapa mayat dah kita pun tak tahu ni. Beribu mayat dah ni bakar ni. Kita pun tak tahu sebab dah lama kan. Jadi itulah, InsyaAllah serba sedikit pengetahuan yang saya kongsikan lah. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki lagi, ada mood nak live lagi, kita live, no? Jadi inilah antara barang-barang yang hati-hati. Yang panggil apa? Dekat sini saya nak bagi nasihat. Yang mana nak ambil ilmu-ilmu kebal, yang mana nak ambil ilmu-ilmu pendinding, kalau boleh jangan berkadam. Sebab semua tu akan memudaratkan diri anda sendiri. Dahlah memudaratkan diri sendiri, memudarat pula anak bini, memudarat pula keluarga, dan cucu cicit kita. Jadi masalah kan, no? Jadi jangan berkadam pakai barang-barang tak elok. Itu pertama. Yang kedua, hati-hati jika terjumpa barang-barang ni di rumah kawasan anda. Hati-hati. Sebab apa? Jangan ambil pakai tangan, pakai barang lah. Ataupun kalau tak berani nak pakai pelapik ke apa, panggil mana-mana pusat rawatan yang mengikut syariat Islam yang betul, suruh depa yang buang, no? Jadi kena hati-hatilah dengan barang-barang ni semua, InsyaAllah. Jadi kalau ada apa-apa soalan ke apa ke, boleh tanya. Jadi inilah serba sedikit yang saya nak kongsi dekat semua berkaitan dengan barang-barang sihir lah. Banyak lagi ni, ada dalam ni, dalam bilik. Tak buat keluar lah, kita tajuk kita yang ni lah, barang sihir yang ni, no? InsyaAllah. Jadi hati-hati semua. Banyakkan berselawat, no? Istighfar. Jadi sebelum nak bersalawat tu, istighfar dulu. Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Lepas tu berselawatlah ke atas Nabi untuk diri kita yang lemah, yang hina ni kan. Untuk Allah Ta'ala ni lindung kita, jaga kita, dan bagi kat kita kefahaman yang betul supaya kita tak tersilap jalan, terpesong atau antara sengaja ataupun tidak sengaja, no? InsyaAllah. Jadi saya rasa sampai sini je kot, sebab saya apa ada journaling lagi. Tak buat live ni, buat live pun sebab nak cerita barang ni lah. Sebab lepas habis barang ni, mungkin saya akan lupuskan barang ni. Saya akan pemati dan saya akan lupuskan barang ni, no? InsyaAllah. Jadi lagi satu saya nak pesan, kalau ada barang-barang pusaka keturunan, kena selidik. Jangan simpan buta tuli. Sebab kita dikategorikan menerima ataupun kita mewarisi barang-barang tu bersama dengan kadam jin iblis lah. Jadi hati-hati. Kalau andai kata kita sayangkan barang-barang tu, macam pusaka-pusaka
macam kat belakang ni kan, macam belakang ni ada kerih lah, pedang lah, apa semua tu lah. Jadi kalau macam kita sayang, buang barang tu. Bukan buang di sungai, kita permatikan barang tu kan, permatikan. Bukan kita buat lah, cari perawat yang pandai. Okey, macam ni, ada benda ni, keturunan kan. Jadi macam ni 13 Mei punya. Ni 13 Mei lah. Dan ni tak ada kadam apa lah. Yang ni tak ada kadam. Okey, contoh barang ni ada benda kan. Jadi sayang sebab keturunan kita, tok nenek kita punya pakai, sayang. Jadi barang ni boleh bagi kepada perawat yang pandai, untuk perawat tu kosongkan, hilangkan kadam dan bersihkan dia, dan pulang balik kepada keluarga jika nak simpan. Jadi bila dah dapat tu kosong lah. Nak tetak pokok ke, nak buat apa ke, tak ada masalah lah, tak berkadam lah kan. Jadi kalau andai kata perawat yang tidak pandai, dia akan suruh kita buang. Dia suruh kita buang. Ni kena buang dalam sungai. Sakit pergi buang. Kan. Jadi sayanglah, ini adalah warisan Melayu kita. Hak tok nenek kita pakai dulu, hak lawan dengan komunis ke, hak yang berperang apa semua tu, warisan-warisan orang Melayu kita. Jadi kalau andai kata tersilap tok nenek kita pakai kadam, buang je lah kadam tu, bagi kosong. Kan, bagi kosong untuk simpan jadi kenangan ke apa ke, tak ada masalah. Cuma jangan buang dalam sungai. Tok Singa hantar mai kat kita. Bukan kita bagi dah satu itu. Kandar kita ni. Boleh sibuk dia lah ni. Jadi ada banyak lah parang-parang yang 13 Mei kat saya ni, ada dalam hampir 20 parang yang berkaitan dengan apa, ada kadam yang tak elok pun ada, yang tak berkadam pun ada, yang origin. Contohnya yang menggunakan 13 Mei tu dengan zikir, wirid, doa, ada yang kadam pun ada. Jadi kita kosongkan lah, kita buang lah. Jadi simpan barang-barang tu untuk orang panggil apa, warisan Melayu kita. Kalau kita tak mampu nak pegang, kita serahkan kepada yang berhak. Contoh macam dekat tu Singa, saya bagi satu itu, tak tahu dia simpan ke tak. Jadi kalau perawat tak pandai, dia suruh buang lah, rugi lah. Buang dalam sungai kan. Warisan-warisan Melayu duduk dalam sungai, terhanyut macam tu, rugi lah. Kan. Kalau anda kata keluarga sendiri nak simpan pun, simpan lah. Perawat akan buang benda tu, jadi kosong. Jadi keluarga simpan lah kan. Tak ada masalah, tak payahlah pergi puja pula, tak payah. Jadi nak tetak pokok ke apa ke, semua boleh. Jadi sampai situ je lah untuk kita, saya punya penerangan berkenaan dengan barang-barang sihir semua ni, no. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi semoga semua yang dengar live ni faham berkaitan dengan apa yang saya cerita ni, no. Sebab sedikit lah ilmu yang sangat common ni, yang paling cerai ni. Jadi saya kongsikan sikit untuk semua, no, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi di live yang akan datang. Terima kasih semua yang mana masuk, kepada follower semua yang masuk, Tok Singa, Abang Walai, apa ni, Syafiq, apa semua, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua yang masuk live. Terima kasih banyak. InsyaAllah nanti kita jumpa, no. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Semoga semua dipermudahkan segala urusan, dilindungi Allah Ta'ala, dan salam perjuangan. InsyaAllah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Okay, Assalamualaikum. Bye bye semua.